Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Haris. Anda sedang menonton cerita di sebalik berita, di mana seperti biasa kita akan singkapkan kisah di sebalik segala berita yang kami bawakan kepada anda setiap hari sepanjang hari di saluran 501 Astro Awani. Dan antara berita yang besar hari ini adalah pengumuman oleh Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairy Jamaluddin berkenaan dengan keputusan kerajaan berkenaan dengan vaksin AstraZeneca. Itu yang kami akan bawakan sebentar sahaja lagi, tapi penting untuk kita ingat bahawa selepas tahun lebih kita berdepan dengan pandemik ini, masih banyak lagi kita tidak tahu berkenaan dengan virus ini, termasuk berkenaan dengan vaksin yang telah pun kita bangunkan. Itu yang menimbulkan banyak persoalan berkenaan dengan vaksin AstraZeneca, dan malah vaksin AstraZeneca ini menimbulkan persoalan dan keraguan di serata dunia. Masih lagi ramai pakar-pakar kesihatan belum boleh memberikan kata putus yang sangat konklusif 100% berkenaan dengan keselamatannya setakat ini. Ini apa yang dikatakan oleh Ketua Strategi Vaksin European Medical Agency atau Medicinal Agency, Marco Cavalieri. Kita dengarkan dahulu. We don't know yet what is the mechanism behind these rare events. And we are right now in the process of starting a number of investigations that hopefully will clarify at the soonest what really is the mechanism that is causing them. Beberapa negara sudah pun menghentikan seketika penggunaan vaksin AstraZeneca selepas terdapat beberapa dakwaan bahawa ia mewujudkan ataupun ia menyebabkan pembekuan darah yang mungkin boleh membawa maut kepada sesiapa yang mengambil vaksin tersebut. Tapi itu diterangkan hari ini oleh YB Khairy Jamaluddin dalam sidang media beliau sebentar tadi, dan Isabel Leong ada di sidang media sebentar tadi. Isabel, pertama sekali kita nak jelaskan berkenaan dengan keraguan terhadap vaksin AstraZeneca ini. Apa kata YBKJ berkenaan dengan mereka yang masih lagi ragu-ragu, mereka yang masih lagi takut, mereka yang tidak mahu untuk mengambil vaksin yang pada asalnya kita sediakan AstraZeneca ini untuk mereka yang berumur 60 tahun ke atas. Isabel. Ya, Luqman, pastinya timbul kegusaran ataupun keraguan dalam kalangan masyarakat pada ketika ini terhadap tahap keselamatan vaksin jenis AstraZeneca yang sebelum ini dikaitkan dengan insiden pembekuan darah ataupun trombosis yang jarang berlaku di beberapa negara. Dan pada ketika ini kita difahamkan bahawa Norway, Denmark dan Hong Kong telah menangguhkan penggunaan AstraZeneca. Tetapi tadi di sidang media yang berlangsung pada tengah hari tadi, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi merangkap Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan PICK YB Khairy Jamaluddin berkata, beliau telah membandingkan risiko berlakunya risiko pembekuan darah apabila seseorang itu menggunakan ataupun diberikan suntikan AstraZeneca dengan beberapa situasi ataupun keadaan yang lain, dan saya ingin memberikan sedikit penjelasan itu menerusi apa yang dikatakan oleh Khairy tadi. Jika kita melihat penggunaan ataupun pemberian suntikan AstraZeneca, jika dibandingkan dengan keadaan yang lain seperti mungkin sebagai contoh kemungkinan untuk berlakunya pembekuan darah dalam apabila seseorang individu itu dijangkiti oleh COVID-19 adalah 16.5% untuk kemungkinan berlakunya pembekuan darah itu. Dan dari segi seseorang individu itu yang menghisap rokok pula, pembekuan darah yang berlaku kemungkinannya adalah 0.18%, dan bagi mereka yang menggunakan pil perancang keluarga ataupun birth control pills adalah 0.05% hingga 0.12%. Manakala namun untuk berlakunya risiko pembekuan darah daripada pemberian ataupun penerimaan suntikan vaksin AstraZeneca adalah 4 kes dalam 1 juta kes, iaitu 0.004%. So, oleh itu dengan vaksin AstraZeneca ini risikonya adalah sangat kurang berbanding dengan jangkitan COVID-19 ataupun mereka yang menghisap rokok dan juga mereka yang menggunakan pil perancang keluarga, Luqman.
Okey. Kadang-kadang satu yang menarik apabila kita akan takut berkenaan dengan perkara atau benda yang kita tidak tahu, amalan-amalan yang biasa seperti menghisap rokok dan sebagainya, walhalnya kalau kita ikut statistik lebih bahaya daripada vaksin ini, tapi kita lebih takut dengan vaksin ini dan kita tidak takut dengan tabiat kita. Baik, itu adalah maklumat yang dikongsi oleh YBKJ, tetapi hakikatnya Isabel, masih lagi terdapat kelompok-kelompok dan ramai yang takut dengan vaksin AstraZeneca ini. Mereka tidak mahu mengambil vaksin ini, mereka mahu mengambil vaksin Pfizer dan sebagainya yang dianggap sebagai first class vaksin. Justru kerajaan membuat satu pengumuman berkenaan dengan vaksin AstraZeneca dengan cerita akan membukanya kepada orang ramai tanpa tertakluk pada program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Tidak lagi perlu tunggu fasa 1, fasa 2, fasa 3. Bagaimana Isabel? Apa yang dikongsikan oleh YBKJ sebentar tadi? Betul. Okey, so Luqman, vaksin ini, vaksin AstraZeneca ini, dia tidak akan diguna pakai di PPV biasa. Dia akan pihak MOSTI dan juga pihak KKM akan membuka PPV khas di dua negeri, minta maaf, di satu negeri, negeri Selangor dan juga wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dalam masa terdekat. Dan ia sebagai langkah untuk mengawal penularan wabak COVID-19 di Selangor dan juga Kuala Lumpur, memandangkan kes jangkitan positif COVID-19 di Selangor dan Kuala Lumpur adalah sangat tinggi pada ketika ini. Dan bagi tujuan itu, YBKJ berkata satu sistem tempahan khas akan dibuka di mana it's a first come first serve basis. Siapa cepat dia akan dapat vaksin itu, selain tiada had kepada sesiapa, dibuka kepada sesiapa, tidak kira golongan mana yang layak untuk fasa 2 ke fasa ketiga. No, it's open for everyone dan dibuka kepada individu yang berusia 18 tahun ke atas sahaja. Dan beliau juga KJ ataupun Khairi telah beliau berkata beliau sudah berbincang dengan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari semalam untuk berbincang mengenai penyediaan PPV khas ataupun PPV khas bersesuaian bagi tujuan itu. Dan beliau kata pihaknya juga akan mencari PPV khas di Kuala Lumpur. Dan apa yang menarik mengenai vaksin AstraZeneca ini, Luqman, saya baru mendapat tahu hari ini, mungkin sebelum ini saya ingatkan interval untuk setiap vaksin itu adalah mungkin lebih kurang sama. Because kalau untuk Pfizer kami tahu interval antara dos pertama dengan dos kedua adalah 21 hari. Tetapi untuk AstraZeneca ini it's a bit different. Berbeza sedikit dari segi intervalnya kerana interval untuk pemberian vaksin AstraZeneca ini adalah selama 12 minggu. Dan jika dibandingkan dengan Pfizer itu tempohnya agak lama. Oleh itu dengan interval ini, tempoh 12 minggu ini, dia sebenarnya adalah sama dengan saranan WHO dan juga diamalkan di United Kingdom. Dan dengan tempoh itu juga, dengan tempoh 12 minggu itu juga, ia membolehkan pemberian dos pertama kepada lebih ramai orang. Dan KJ menjangkakan bahawa bekalan tambahan vaksin AstraZeneca akan sampai pada Mei ini untuk pemberian dos kedua. Dan bagi negeri-negeri lain, pada setakat ini, Khairi memberitahu bahawa beliau telah membuka tawaran tersebut kepada kerajaan negeri Sarawak berikutan kebimbangan ataupun berikutan mungkin terdapat pelaksanaan pilihan raya negeri di Sarawak. Tetapi untuk rekod, Luqman, apa yang kita tahu pada minggu lalu 268,800 dos vaksin COVID-19 AstraZeneca telah sampai di Malaysia buat ketika ini. Dan and for now, Khairi berkata dos-dos vaksin ini akan diedarkan di PPV khas di Selangor dan juga Kuala Lumpur. 12 minggu interval bermakna dos pertama, kemudian 3 bulan dos kedua. Baik, Isabel, apa yang membuatkan kerajaan yakin bahawa langkah terbaru ini akan meningkatkan keyakinan orang ramai terhadap vaksin AstraZeneca?
Okey, pada sidang media tadi juga, Khadi dan juga Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata pemohon sukarela ini apabila mereka mendaftarkan diri untuk menerima vaksin AstraZeneca, mereka akan menjalani pre-vaccination screening dan di pusat-pusat ataupun PPV khas itu pengamal perubatan akan hadir dan mereka akan memberikan nasihat dan konsultasi kepada pemohon itu sama ada sesuai untuk menerima vaksin AstraZeneca atau tidak. So, prinsip yang digunakan di sini, it's informed decision making, memberikan the option kepada pemohon itu dan juga memberikan konsultasi, informasi yang cukup, maklumat yang cukup mengenai fakta dan juga kesan sampingan vaksin AstraZeneca ini untuk mereka benar-benar memahami risiko dan juga kebaikan vaksin AstraZeneca ini, dan di situ mereka boleh membuat keputusan untuk mengambil menerima vaksin AstraZeneca atau tidak. Dan tentunya pemohon akan diperlukan untuk menandatangani is needed to sign a consent form, borang persetujuan, dan jika sesuai pemohon akan menerima suntikan AstraZeneca, dan jika tidak sesuai individu itu he or she akan kembali ataupun masuk balik dalam pool dan tunggu untuk giliran mereka dalam fasa kedua ini atau fasa ketiga yang akan dilaksanakan. Dan sebenarnya dengan cara ini, dengan cara informed decision making ini, ia akan boleh mempercepatkan ataupun memudahkan proses vaksinasi. Luqman. Baik, ada juga yang mengatakan bahawa wartawan dan golongan media akan dapat vaksin bulan depan, Mei. Mungkin kita akan dapat AstraZeneca, tak tahu. Tapi adakah Isabel berada di sidang media itu mendengar semua penjelasan dan penerangan sendiri daripada YBKJ akan mendaftar untuk mendapatkan vaksin AstraZeneca? Okey, Luqman, secara jujurnya saya akan mempertimbangkan untuk mendaftarkan diri untuk menerima vaksin AstraZeneca, tetapi ia semuanya terpulang kepada ujian saringan ataupun pre-vaccination screening itu, sama ada saya sesuai atau tidak, ataupun mungkin pada ketika itu apabila di ujian saringan itu mungkin doktor ataupun pengamal perubatan di situ boleh memberikan penerangan lebih mengenai vaksin itu. Tetapi saya memang sudah mendaftar menerusi aplikasi MySejahtera untuk menerima vaksin tersebut, dan saya memang sangat eager lah untuk menerima vaksinasi kerana ramai juga kawan-kawan rakan-rakan lain yang sudah yang merupakan frontliners, petugas baris hadapan yang sudah menerima vaksin itu. So saya berasa sedikit FOMO lah, fear of missing out. Baik, terima kasih Isabel Leong, wartawan Astro On yang bincangkan berkenaan dengan pengumuman kerajaan untuk membuka pendaftaran vaksin AstraZeneca kepada semua orang tertakluk pada bekalan yang ada. Ekoran ketakutan orang ramai terhadap vaksin ini, itu antara satu daripada dua pengumuman besar yang kita dengar hari ini. Satu lagi pengumuman besar adalah PT3 untuk tahun ini dibatalkan dan UPSR dimansuhkan selama-lamanya. Apa kata ibu bapa? Mungkin jawapannya mengejutkan anda. Itu selepas ini. Jangan ke mana-mana.